Rentasan berita edisi 1300, saya Zawaz Yusof dan antara paparan utama. Bayarlah, jangan berdolak dalik. Dasar bekalan makanan seiring dengan Malaysia Madani. Presiden PAS patut cakap di hadapan cermin. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menuntut Goldman Sachs Group Incorporated menghormati penyelesaiannya dengan kerajaan kerana peranannya dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB. Dan berkata firma Wall Street itu tidak seharusnya menggunakan kekuatan keuangannya untuk menentukan syarat, lapor The Bloomberg. Penyalahgunaan dana negara berdaulat itu berjaya dilakukan kerana institusi seperti Goldman Sachs bersubahat dengannya, kata Anwar dalam wawancara bersama Haslinda Amin dari Bloomberg Television. Satu-satunya rayuan saya ialah agar mereka menyelesaikan perjanjian ini dengan Malaysia kerana 1MDB dikenali di seluruh dunia. Ia ada dalam buku perjanjian dan saya fikir Goldman Sachs harus tampil jujur dan berurusan dengan Malaysia, kata Anwar. Bloomberg melaporkan pada 25 September 2019 Goldman Sachs Group Incorporated berusaha untuk menyelesaikan masalahnya dengan 1MDB dan membantu mengembalikan wang tersebut kepada Malaysia. Kami ingin meletakkan hal itu di belakang kami dan mendapatkan rakyat Malaysia wang yang patut mereka terima, kata Presiden dan Ketua Pegawai Operasi Goldman Sachs John Waldron. Kami fokus untuk menyelesaikan hal ini dengan cara sewajarnya, katanya. Kami mahu rakyat Malaysia dijaga. Bagaimanapun, Waldron berkata sukar untuk memberi tempoh masa bila perkara 1MDB akan diselesaikan. Seramai 17 kaki tangan semasa dan bekas kaki tangan yang dipertanggungjawabkan oleh Malaysia adalah pengarah 3 unit Goldman Sachs yang telah dituduh mengelirukan pelabur ketika mengatur penjualan bond yang bernilai 6.5 bilion dolar Amerika, kira-kira 27.26 bilion ringgit untuk 1MDB pada tahun 2012 dan 2013. Pendakwa raya Amerika Syarikat menuduh 2 bekas pengurus bank di Goldman Sachs menerima bayaran sebanyak 600 juta dolar Amerika bersamaan 2.5 bilion ringgit untuk jualan bond itu. 1MDB menjadi tumpuan apabila skandal berbilion dolar menimbulkan siasatan di Asia, Amerika Syarikat dan Eropah. Goldman Sachs pada tahun 2020 mengakui peranannya dalam kes rasuah asing terbesar dalam sejarah penguatkuasaan Amerika Syarikat. Beberapa penyelesaian antarabangsa berjumlah berbilion dolar dicapai untuk menamatkan siasatan ke atas pengumpulan dananya untuk 1MDB. Demikian menurut Bloomberg. Pihak berkuasa Amerika Syarikat menghabiskan masa bertahun-tahun menjejaki dana yang didakwa mengalir daripada 1MDB ke dalam barangan seni mewah dan hartanah, kapal layar super dan ironinya filem terkenal Hollywood The Wolf of Wall Street yang mengisahkan era awal jenayah keuangan. Walaupun bond 6.5 bilion dolar Amerika itu diperuntukkan untuk pembangunan semula, semua kecuali 2 bilion dolar Amerika daripada wang itu dialihkan untuk membayar rasuah kepada pegawai kerajaan, kata Pendakwa Raya Persekutuan Amerika Syarikat. Penyelesaian yang diumumkan pada Julai 2020 menggesa Goldman Sachs membayar 2.5 bilion dolar Amerika dan menjamin pemulangan 1.4 bilion dolar Amerika aset 1MDB yang dirampas pihak berkuasa di seluruh dunia sebagai pertukaran untuk Malaysia menggugurkan pertuduhan terhadap bank itu. Dalam perjanjian yang adil, kita sepatutnya dibayar lebih daripada itu yang saya berhasrat akan mengambil tindakan terhadap mereka jika perkara ini tidak diselesaikan secara baik, kata Anwar. Bila mengakui sebagai orang yang baharu dalam permainan dan hanya mahu menyelesaikan perselisihan lama. Dalam erti kata, komitmen lama yang telah kami buat kita perlu teruskan, ujarnya. Bloomberg memetik kenyataan jurucakap Goldman Sachs yang tidak disebut namanya bahawa dalam pemfailan mereka pihaknya mempunyai tempoh 3 bulan untuk mencuba dan menyelesaikan pertikaian itu. Perkara itu akan diselesaikan melalui timbang tara sekiranya tiada penyelesaian dicapai. Namun Perdana Menteri dilihat tidak berkompromi dalam tuntutan Malaysia. Tetapi jika mereka datang dan menekan kami dengan ini, saya tidak akan mempunyai pilihan kerana saya mempunyai mandat daripada rakyat saya dan orang ramai bergelut untuk hidup dan anda dengan
beratusan bilion keuntungan dan pemborosan. Anda tidak boleh terlepas begitu sahaja pergi dengan mengabaikan tanggungjawab moral dan tanggungjawab keuangan anda, tegas Anwar. Rupanya isu tuntutan Malaysia terhadap Goldman Sachs ini belum selesai lagi. Apa yang kerajaan Tengku Atak pimpinan pengurusi Perikatan Nasional yang kononnya bersih dan stabil telah buat selepas menjatuhkan kerajaan pilihan rakyat menerusi langkah syaratan hujung Februari 2020. Apa yang dilakukan oleh Peguam Negara Tan Sri Idrus Harun selepas mengambil tempat Tommy Thomas yang mengusahakan tuntutan terhadap Goldman Sachs pada era 22 bulan Pakatan Harapan mentadbir negara. Pemimpin Perikatan Nasional berteriak kononnya kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan itu gagal. Ada yang kata sesak nafas dan sebagainya. Rupanya dengan Goldman Sachs pun mereka tidak boleh bertegas. Inikah dia kerajaan Melayu Islam yang kononnya sedang berperang dengan golongan Al-Ahzab? Kini kita faham mengapa Timbalan Presiden PAS Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Mam berkata mereka puas hati dengan penerangan 2 jam bekas Ketua Pegawai Eksekutif 1MDB Arukanda Kandasamy berhubung pelan rasionalisasi dilakukan syarikat terbabit berkaitan isu pembayaran hutang yang ditanggung agensi milik kerajaan itu. Semuanya dicerminkan menerusi kegagalan mereka mendapatkan semula dana yang dikumpulkan oleh Goldman Sachs. Dalam sesi penerangan itu turut hadir Naib Presiden PAS Datuk Idris Ahmad dan Setiausaha Agong Parti itu Datuk Seri Taqiyuddin Hassan. Alhamdulillah, Perikatan Nasional kalah dan Kerajaan Perpaduan yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Rakyatuddin Al-Mustafa Billah Shah dibentuk. Jelas kerajaan yang berpaksikan kepada bigotry, takfiri dan kepentingan diri tidak mampu menyelesaikan masalah kritikal negara. Agriko Qatar yang mempunyai kepakaran dalam pengeluaran sayur-sayuran, buah-buahan organik, akuakultur dan pengurusan sisa organik bersedia untuk melabur dan menjalin kerjasama dalam sektor pertanian Malaysia. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan MEFS juga bersedia untuk memudah cara kerjasama antara jabatan atau agensi di bawah MEFS dengan Agriko Qatar bagi menjamin semua makanan yang mampan dan berterusan, kata Menterinya Muhammad Sabu. Kerjasama tersebut akan dijalankan melalui anak syarikatnya Agriko Malaysia Sdn Bhd, terutamanya untuk projek akuakultur, pertanian berspadu, baja dan bekalan makanan ternakan. Semasa lawatan rasmi bekas Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ke Qatar pada Mac tahun lalu, Agriko Qatar menyampaikan hasrat surat komitmen pelaburan berjumlah 360 juta dolar Amerika bersamaan 1.5 bilion ringgit. Syarikat tersebut menyatakan hasratnya untuk melabur dalam pembangunan kemudahan pengeluaran buah-buahan dan sayur-sayuran berkualiti premium di Malaysia. Sesudah itu, Muhammad Sabu menerima kunjungan hormat daripada pengasas dan pengerusi Agriko Qatar Ahmed Husin Al-Khalaf di Putrajaya kemarin untuk meneruskan cadangan kerjasama terbabit. Sementara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Datuk Seri Salahuddin Ayub KPDN menerusi satu program naratif khas RTM bertajuk Mengharmoni Ekonomi Negara berkata inisiatif rahmah yang dicetuskan pihaknya bagi menyantuni golongan miskin di Malaysia adalah seiring dengan konsep Malaysia Madani. Sebagai contoh, harga 12 barangan rahmah di Econsafe boleh menjimatkan sebanyak RM20 bagi golongan B40. Beliau juga menegaskan isu minyak masak subsidi masih terkawal dan tidak berlaku pada tahap kritikal. Dalam hubungan ini, Salahuddin berkata libat urus dilakukan dengan syarikat-syarikat tertentu untuk menangani kos yang tinggi. KPDN juga telah melaksanakan Smart Plan sebagai backup dalam aktiviti penguatkuasaan. Smart Plan ini termasuklah menggunakan kemudahan digital seperti aplikasi Easy Adu atau laporan secara terus melalui talian aduan oleh pengguna kepada KPDN, tegasnya. Katanya apabila mendepani isu kos sara hidup, KPDN tidak boleh bergerak sendiri. KPDN merupakan sekretariat bagi Majlis Tindakan Sara Hidup atau NECOL. Untuk menangani isu kos sara hidup, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kabinet mengambil keputusan bahawa subsidi pukal tidak lagi dikembalikan untuk menghalang golongan maha kaya dan konglomerat daripada mendapat manfaat daripadanya. Sedangkan kumpulan B40, M40 dan peniaga kecil amat terkesan dan memerlukannya. Mengambil contoh Tenaga Nasional Berhad TNB, Anwar berkata syarikat berkaitan kerajaan GLC tersebut mempunyai hampir 10 juta pengguna, tetapi 10% daripada angka itu yakni 1 juta pengguna yang meliputi kumpulan konglomerat menikmati lebih dari 50% subsidi elektrik. Pada saat ini, isu bekalan menjadi tumpuan utama kerajaan kerana kekurangan bekalan akan memberi dampak yang buruk
Justru, kerajaan akan mempertimbangkan untuk meneliti kaedah campur tangan kerajaan di peringkat pengguna, kata Anwar pada 13 Disember tahun lalu. Justru beliau berpendirian subsidi bersasar harus dilaksanakan dengan mengambil kira kepentingan pengguna dan industri serta memastikan kelancaran dan keberkesanan pelaksanaan kebijakan ini. Itulah yang sedang dilakukan oleh Muhammad apabila beliau pergi ke Tamil Nadu, India untuk melihat sendiri proses pengeluaran telur di wilayah berkenaan. Begitu juga inisiatif rahmah yang dijalankan oleh KPDN termasuk menu rahmah yang mendapat sambutan menggalakkan daripada kalangan yang tidak mampu. Ia bukan untuk membunuh perniagaan high-end untuk golongan mampu seperti Starbucks atau Coffee Bean. Dalam hubungan ini, pandangan Salahuddin bahawa inisiatif rahmah adalah seiring dengan konsep Malaysia Madani adalah benar, bukan hanya sekadar slogan. Pendekatan membantu golongan asnaf dilihat memberi ruang kepada syarikat untuk terus mampan kerana mereka tidak diugut menerusi undang-undang, sebaliknya diminta untuk bersikap ihsan. Dalam jangka masa panjang, syarikat yang turut serta dalam inisiatif rahmah akan mendapat manfaat kerana wujudnya keyakinan dalam kalangan pelanggan. Inilah idea yang kreatif tercetus daripada perluasan daya cipta yang digalakkan dalam Malaysia Madani. Akhirnya akan timbul perasaan saling hormat menghormati di antara penggubal undang-undang, syarikat-syarikat terbabit dan rakyat yang masing-masing mendapat hasil menang-menang. Dari situ wujud kesejahteraan rakyat dan negara dalam jangka panjang. Adakah mana-mana tindakan NAFS dan KPADN yang kebetulan diterajui oleh Presiden dan Timbalan Presiden Amanah bercanggah dengan Islam dan tidak ikut acuan Allah Subhanahu Wa Taala? Janganlah kerana kebencian akibat perbezaan fikrah politik, maka konsep Malaysia Madani terus dihukum sebagai tidak Islamik. Sewajarnya, usaha kedua kementerian ini disokong oleh semua pihak rakyat Malaysia, tidak kira bangsa, agama dan ideologi politik. Hanya orang yang mengalami paranoid personality disorder atau gangguan personality paranoid PPD, iaitu sejenis penyakit kesihatan mental, hidupnya sentiasa dihantui corak ketidakpercayaan dan syak wasangka yang tinggi. Kedudukan Malaysia dalam Indeks Persepsi Rasuah CPI 2022 yang dikeluarkan Transparency International TI terus jatuh untuk 3 tahun berturut-turut dengan mata 47 daripada 100. Pada tahun lalu, kerajaan dipimpin oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dianggotai UMNO BN Bersatu PAS dan gabungan Parti Sarawak GPS. Semasa Pakatan Harapan mentadbir negara ini pada tahun 2019, Malaysia mendapat skor 53 mata. Dalam era Tan Sri Mahyadin Mak Yassin iaitu tahun 2020, skor CPI Malaysia 51 mata, kemudian merosot kepada 48 mata pada tahun 2021. Skor CPI kosong menunjukkan sangat korup dan 100 sangat bersih. Menurut TI, penurunan ketara Malaysia secara statistik menunjukkan bahawa Malaysia masih perlu perjuangan yang berterusan dengan rasuah berskala besar. Walaupun bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah dihantar ke penjara pada tahun 2022, namun ini tidak merangkumi tahap penuh rasuah di peringkat tertinggi di negara ini. Pada bulan Disember, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM membuka siasatan baharu ke atas Perdana Menteri lain yang didakwa menyeleweng lebih hampir 600 bilion ringgit dana kerajaan semasa penggal pemerintahannya. TI menegur Perdana Menteri semasa Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berjanji untuk membersihkan Malaysia daripada rasuah, tetapi sebagai sebahagian daripada usaha untuk menstabilkan kerajaan perpaduannya, melantik Timbalan Perdana Menteri yang terpalit dengan beberapa dakwaan rasuah terhadapnya yang berpotensi mengundang risiko rasuah baharu. Dalam 2 kerajaan yang lalu, PAS merupakan sebahagian daripada kerajaan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Malangnya Perikatan Nasional gagal untuk membentuk kerajaan baharu selepas pilihan raya umum ke-15 yang lalu. Sejak itu, Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang tidak berhenti-henti meracau dan mengaibkan kerajaan perpaduan Anwar Ibrahim daripada digelar sebagai di luar tabi'i sehingga ke konsep Malaysia Madani yang dianjurkan oleh Perdana Menteri ke-10 itu. Dalam hubungan ini, pengarang portal Harapan Daily, Arif Atan, melontar soalan yang menarik. 4 negeri dikuasai PAS sudah madani. PAS tanpa perlu berdalak-dalik mesti membuktikan konsep madani diterjemahkan terlebih dahulu secara menyeluruh dalam dasar pentadbiran di 4 negeri yang dikuasainya. Kata Arif, dalam rencananya, Kelantan yang dikuasai PAS sejak lebih 30 tahun sepatutnya muncul menjadi negeri paling madani dari segi kebersihan fizikal hingga hal membabitkan tata kelola negeri. Namun yang madani kereta rasmi pimpinan negeri dengan hanya kereta
jenama Mercedes-Benz yang dibeli tak kala masih gagal mengatasi masalah bekalan air bersih yang kos projeknya sudah melambung kepada 7 bilion ringgit sindirnya. Kata Arif ketika Abdul Hadi menegaskan bahawa acuan madani yang berbeza daripada petunjuk Allah dan teladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti akan menemui kegagalan yang sama seperti tamadun sebelumnya. Beliau mungkin lupa tentang perbuatan Menteri Besar Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Reaksi Ketua Pengarah Pilihan Raya PAS Pusat itu terhadap Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Korming berhubung isu khidmat pakar runding dari Lembaga Pembangunan dan Perumahan Singapura HDB nyata bercanggah dengan proses tarbiyah Rabbaniyah Imaniyah yang ditekankan oleh Hadi. Bagaimana sangkaan buruk terhadap seorang menteri yang cuba melestarikan perumahan rakyat boleh berlaku jika Sanusi memiliki kepimpinan yang beriman, berilmu dan berakhlak seperti disebut dalam minda Presiden PAS itu, bidasnya. Menurut Arif, tidak keterlaluan dikatakan PAS sebenarnya sangat tidak madani, jauh sekali menghayati perintah Allah Subhanahu Wa Taala yang terkandung di dalam Al-Quran serta menjatuhi keteguhan junjungan besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah tindakan PAS bahkan pendirian Abdul Hadi sendiri sebelum ini telah mengikut madani acuan Allah semasa parti terpaling Islam itu menduduki Kerajaan Perikatan Nasional apabila kekerapan cabutan khas nombor ramalan dinaikkan kepada 22 kali setahun. Umum juga sudah maklum wakil rakyat mana paling corok kehadiran di Dewan Rakyat tahun lalu ketika Abdul Hadi mengingatkan umat bahawa penyakit termasuk salah takbir urus dan tidak berintegriti boleh diubati mengikut peta jalan atau roadmap berpandukan Al-Quran yang dilaksanakan oleh Rasulullah. Tidakkah sikap culas menjalankan tanggungjawab walaupun dibayar gaji dan elang berbelas ribu ringgit sebulan itu madani mengikut acuan Allah tempelak pengarang yang berbakat itu? Beliau mengingatkan bahawa PAS boleh bersembang mengenai masyarakat dan negara madani yang syarat dengan petikan ayat dan terjemahan Al-Quran, tetapi jangan koyak apabila ia hanya menguatkan lagi gelarannya sebagai parti penunggang agama. Tiadanya tekad politik PAS sebelum ini untuk menerapkan nilai-nilai madani ketika menjadi sebahagian daripada kerajaan PN serta sekarang di Terengganu, Perlis dan Kedah, lebih-lebih lagi di Kelantan, sepatutnya mengecewakan penyokong parti tersebut. Namun, nampaknya rata-rata pemimpin PAS selesa untuk terus bersikap seperti ayam berkokok berderai-derai tetapi ekor bergelumang tahi, sindir beliau. Untuk rekod, sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan telah menurunkan cabutan khas nombor ramalan itu kepada 8 kali. Tetapi kenapa Kerajaan Perikatan Nasional menaikkan semula kepada 22 kali setahun? Adakah hendak memberi pampasan kepada syarikat judi berkenaan? Kabarnya ada 3 buah kerana kehilangan pendapatan di peringkat negeri setelah Kerajaan PAS menutup premis judi mereka. Setelah berjaya mengambil alih Putrajaya, Kerajaan Perpaduan yang di dalamnya ada DAP telah menurunkan semula kekerapan cabutan khas nombor ramalan itu kepada 8 kali. DAP yang kononnya komunis dan anti-Islam tidak membantah pun. Kejatuhan indeks persepsi rasuah yang baru diterbitkan jelas menunjukkan kerajaan yang disertai PAS sangat tidak madani. Ini kerana Islam menentang rasuah. Tuan Guru Abdul Hadi patut bercakap di hadapan cermin. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layar reporter jomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof, terima kasih untuk perhatian dan penilaian anda. Assalamualaikum, salam sejahtera, jumpa lagi.